Assalamualaikum dan kembali bertemu dalam MHI Malaysia hari ini. Kami membuka untuk anda dan inilah April yang kita nantikan telah pun menjelma. Saya Fitri Yahya. Saya Fariha On dan diharapkan anda semua sihat. Fitri lama tak jumpa awak, ya Allah. Dia, selamat kembali bertugas. Walaupun kulit sedikit gelapnya. Tak apa. Sebab itulah dia kerana kami syuting lama 50 hari dan saya daripada awal memakai itulah sunscreen tak? Pakailah. Betul? Bakar jadi selepas minggu dia memang tak berkesan lagi. Cuaca terlalu terik dan tapi itulah nikmatnya. Kurus. Kurus hang. Ya. Elok. Apa pun, kita harapkanlah semuanya sihat kan. Itu antara sebahagian daripada penugasan yang dilaksanakan oleh Fitri dan selamat kembali ke MHI. Diharapkan juga anda juga hari ini selamat menjalankan tugas kalian seperti mana yang dirancangkan. Dan jangan lupa juga Fitri, kita ni kan cakap-cakap walaupun kita dah masuk bulan April 2021, kita nak sentuh jugalah berkenaan dengan bagaimana tanggungjawab kita mendaftar dalam MySejahtera tu program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Sebab ramai katanya yang masih lagi takut, masih lagi tunggu dan lihat apa akan jadi pada mereka yang dah berdaftar ni. Jadi katanya masih rendah lagi, hanya 7.6 juta penduduk daripada 26.7 juta rakyat Malaysia yang berdaftar. Itu dia, dan juga ini memerlukan kepada kesedaran dan perlu agresif lagi lah, mungkin saya kira kempen yang perlu digerakkan oleh pelbagai pihak ataupun ada yang mengambil pendekatan untuk tunggu dan lihat dulu. Kita biar semua baru mungkin yang terakhir dan sebagainya. Okey, apa kita harapkan lebih peka dan juga aktifkan. Anda boleh masuk akses ke MySejahtera, memang ada ruangannya. Mungkin anak-anak dapat membantu ibu bapa yang mungkin memerlukan bantuan ya. Okey, di samping kita berbincang tentang persiapan untuk macam-macam lah, kita nak bicara tentang Ramadan, tentang vaksinasi. Jangan lupa tentang perjuangan untuk menjaga anak-anak kecil. Mana ibu-ibu? Cukup mencabar ya. Sekarang baru tahu bagaimana cabarannya yang luar biasa. Sekarang pula dalam masalah kesihatan yang lain, kita hendaklah sesuaikan dengan masa ibu bekerja. Tapi memang saya sangat selut bagi mereka yang tahu membahagikan masa. Yang paling penting sekali, kualiti kehidupan kita tu kita dapat raih jika kita tahu bahagikan masa dengan baik kan, insya-Allah. Assalamualaikum kepada anda semua. Tak sempat lagi beri salam. Kita harapkan yang terbaik pastinya. Tadi Fariha On ada kabarkan 7 hari lagi menjelangnya Ramadan. Ada yang dah buat persiapan raya dah. Kan macam nak fokus untuk bulan puasa tu sebulan supaya kita tidak mengganggu persiapan raya di saat-saat akhir. Jadi insya-Allah kita harapkan yang terbaik. Ada yang promosi baju raya pun tidak kurangnya sekarang ni secara dalam talian telah pun berlangsung. Sama-sama kita menyokong mereka dalam keadaan yang sangat getir ini, insya-Allah. Dalam fasa pemulihan vaksin dah jumpa, tanggungjawab kita pula bagaimana untuk membantu ekonomi selepas ini. Okey, kita nak mulakan juga dengan anda semua pelbagai topik yang menarik pada hari ini di MHI. Kita akan war-warkan kepada anda. Kita akan kongsi juga beberapa tragedi yang berlaku untuk kita tahu bagaimana keadaan sebenarnya. Selain daripada itu, kita juga nak ingatkan semualah kepada penonton-penonton Malaysia hari ini, jika anda mungkin tidak keberatan, follow kami di Facebook MHI TV3 ataupun di Instagram MHI TV3. Baik. Seterusnya, kita akan kongsikan juga tentang statistik harian COVID-19. Itu dia, dan lihat pada jumlah kematian terkini dah pun cecah 1,288 dan jumlah terkini kalau kumulatif yang pulih 335,162. Tapi kes masih lagi 4 angka ribuan, itu 1,349. Kita melihat macam turun naik lah statistik ini kan. Kalau setakat semalam 1,349 kes baru. Yang kes pulihnya pun agak rendah sedikit daripada yang kes baru tu. Yang membimbangkan adalah bila kita melihat setiap hari ada juga kluster. Semalam banyak juga kluster kan, Nim? Ya, betul. Taburan kes pun masih lagi Selangor yang tertinggi kan. Perlis daripada tak ada kes kepada ada 1 kes. Ini dia kluster baru, seperti yang kita katakan tadi, tambah juga kluster baru dalam kita saat-saat akhir untuk orang kata kepada fasa pemulihan ni. Kadang-kadang jika kita tidak alert ataupun kita alpa dengan keadaan, inilah yang boleh berlaku. Kluster-kluster baru yang bukan sahaja melibatkan tapak pembinaan sekarang ini ataupun tempat bekerja, kluster yang berada di keadaan lain pula. Itu yang membimbangkan.
Ini dia kadar kematian 0.37% setakat 4 April 2021 menjadikan keseluruhan kematian 1,288 kematian. Itu dia status ataupun statistik COVID-19 yang terkini. Kita harapkan yang terbaik. Pastinya masih lagi kawalan kendiri dan juga SOP. Kita akan kongsikan yang menarik di akhbar. Ya, kita kongsikan terlebih dahulu di berita harian di halaman hadapan ini. Ini adalah menyentuh, dah mula ada sedikit topik panas lah berkenaan dengan PRU 15. Saya bacakan Jawatan Kuasa Bersatu PAS atau strategi hadapi PRU 15. Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu 11 suara bersetuju melantik 12 wakil parti diketuai Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam Jawatan Kuasa Pemesyuaratan Bersatu PAS di peringkat pusat bagi merangka strategi kedua-dua parti untuk menghadapi pilihan raya umum ke-15 PRU 15. Jadi Setiausaha Agung Bersatu Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata Bersatu juga komited untuk terus memperkukuhkan kerjasama antara parti anggota Perikatan Nasional iaitu PAS, Parti Solidariti Tanah Airku STAR dan Parti Rakyat Bersatu Sarawak dan Gerakan. Jadi ini di muka halaman hadapannya, rentetan daripada lebih terperincinya di halaman ke-8 berkenaan dengan isu ini. Bersatu fokus tingkat gerak kerja setiap peringkat. Perhimpunan Agung Tahunan Bersatu ke-4 yang berlangsung pada 4 November 2020 meneruskan usul keahlian bukan Melayu dan bukan pribumi bagi menganggotai sayap ketiga parti berkenaan iaitu sayap bersekutu. Jadi kalau lihat di halaman ke-8 ini dan 8 dan ke-9 ini semuanya isu berkenaan dengan PRU ke-15 lah. Ada yang kata takkan ada PRU ke-15 selagi tak capai imuniti kelompok 80%. Lepas tu ada juga dikatakan SPR diminta segerakan pindahan akta terutamanya apabila menyentuh berkenaan isu umur 18 tahun dah mula boleh mengundi secara automatik. Jadi itu boleh dapatkan berita harian untuk penjelasan lebih lanjut berkenaan dengan isu ini. Baik, kemudian kita ke NST. Okey, ini berkaitan dengan juga tentang rakyat dan juga politik. Lives Matter More. General Election 15 will not be held until 80% of the people are vaccinated against COVID-19. Minister in PM's Department Special Functions, Datuk Seri Muhammad Rizwan Muhammad Yusof expects this to be achieved by February or March next year. Maksudnya tidak waktu terdekat tetapi sehingga dijangkakan 80% daripada populasi di Malaysia telah pun menerima vaksin ini untuk memastikan keselamatan bersama. Jadi mungkin ada yang meramalkan Jun, Ogos ataupun hujung tahun tapi katanya paling awal pun Februari ataupun Mac. Okey, adakah ini akan memberi lebih banyak teka-teki ataupun lebih banyak percaturan? Kita nantikan. Warna-warni politik tetapi ada juga kaitan dengan keselamatan pengundi, keselamatan rakyat dalam usaha untuk memilih siapa yang bakal merajui negara. Baik. Okay, seterusnya di Harian Metro. Harian Metro pula, saya suka untuk tunjukkan di halaman hadapan sekali ini pelbagai cerita yang dikongsikan. Termasuklah hari ini kembali ke sekolah kan untuk sekolah menengah. Begitu juga dengan video, foto jadi bukti. Nilofa Piuris langgar SOP. Ini apa yang dikatakan oleh KPN. Juga ada cerita lanjutnya serta ada pistol dan aset jutaan ringgit di halaman hadapan ini. Ini antara cerita-cerita yang menarik di Harian Metro. Tapi apa yang kita nak sentuh pada hari ini adalah berkaitan dengan tragedi yang baru saja berlaku baru-baru ini iaitu perjalanan bas ekspres dari Kulim Kedah ke Kuala Lumpur. Untuk kita bercerita lebih lanjut lagi, saya nak anda saksikan terlebih dahululah. Ini laporan yang disediakan oleh wartawan Faris untuk kita saksikan. Ayuh sama-sama kita saksikan. Kira-kira jam 2.20 pagi 4 April 2021, pemandu bas dipercayai terlap ketika memandu dan mengakibatkan seramai 14 orang penumpang yang dalam perjalanan dari Kulim Kedah ke Kuala Lumpur cedera dan dirawat di Hospital Raja Permaisuri Bainun HRPB Ipoh. Bukan itu sahaja, hasil pemeriksaan, pemandu bas terbabit mempunyai 19 rekod saman lampau yang juga membabitkan kesalahan trafik. Menurut Timbalan Ketua Polis Daerah Ipoh, Superintendent Muhammad Nordin Abdullah,
Siasatan mendapati bas ekspres itu terbabas di seekor jalan ketika menuruni bukit sebelum jatuh ke longkang di sebelah kiri jalan. Tambahnya, kes disiasat mengikut Seksyen 44-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Baik, itu dia kronologi berkaitan dengan tragedi nahas bas ekspres dari Kulim Kedah ke Kuala Lumpur selepas berlakunya ini adalah selepas terowong menora yang mana kalau anda saksikan di halaman Harian Metro halaman 2 dan 3 ini kita dapat nampak pihak yang terlibat dalam operasi menyelamatkan mangsa, tetapi pihak yang semestinya adalah lebih cabarannya adalah pihak bomba. Jadi kita nak tahu keadaan yang sebenar, bagaimana dengan operasi menyelamatkan mangsa, iaitu 14 mangsa yang cedera dilakukan. Terus sahaja kita bersama dengan Tuan Azmi Osman, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Kini berada di talian. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pengacara kita Puan Hanim. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Tuan juga sihat ya? Alhamdulillah, apatah lagi nak menyambut Ramadan ini semua dalam keadaan baik. Masya Allah, insya-Allah kita doakan yang terbaik. Tuan, berikutan dengan tragedi yang baru-baru ini berlaku, pastinya keadaan ini adalah mendapat perhatian juga kerana melibatkan 14 yang cedera, termasuk 2 yang cedera parah. Jadi mungkin selepas jam 2.22 pagi itu, kabarnya pihak bomba telah pun menerima panggilan kecemasan berikutan dengan tragedi ini. Mungkin Tuan boleh ceritakan lebih lanjut lagi tentang penyelamat ataupun operasi menyelamatkan mangsa yang berlaku. Silakan Tuan. Okey, tragedi kemalangan yang melibatkan sebuah bas ekspres di kilometer 265.17 arah selatan yang mana ia membabitkan sebuah bas secara sendirian. Yang mana kita telah menerima panggilan pada jam 2.22 dan kita telah menggerakkan anggota selama 17 pegawai untuk menangani insiden berkenaan. So, apabila sampai tempat kejadian, kita membuat sizap, kita mendapati terdapat 15 orang mangsa yang ada dalam bas berkenaan yang mana 14-nya adalah mengalami kecederaan. Dan semasa sampai ke tempat kejadian, kita telah membuat sizap dan kita mendapati bahawa ini bukanlah satu insiden yang agak serius. Kenapa? Kerana ia tidak ada mangsa yang tersepit. Sebaliknya, bas berkenaan berada dalam keadaan stabiliti yang baik, iaitu penstabilan yang baik, yang mana kita tidak memerlukan alat-alat sokongan kebombaan untuk menstabilkan bas kenderaan. Tetapi berdasarkan kepada kita punya assessment survey, bermakna primary assessment survey, kita telah dapati bahawa 3 orang mangsa masih berada dalam bas berkenaan, sementara 12 orang mangsa telah pun keluar. Dan kita telah meletakkan kategori-kategori bagi ketiga-tiga mangsa berkenaan atau semua mangsa, yang mana kita telah letakkan kategori yang pertama, kategori merah, iaitu 2 orang mangsa yang terdapat dalam bas dan 3 orang dikategorikan sebagai kategori kuning dan 10 orang lagi dikategorikan sebagai kod hijau. Jadi keutamaan kita sudah pastilah kepada kategori merah, yang mana iaitu terdiri daripada satu perempuan yang berusia 30-an dan juga satu lelaki yang berusia 40-an yang cedera di kepala, serta wanita ada kecederaan di pinggang dan juga patah kaki. Dan kita telah memberikan rawatan kepada mereka dan kita telah membawa mereka ke Hospital Raja Perempuan Bainun untuk proses selanjutnya melalui kenderaan EMRS kita dan disokong oleh pasukan KKM sendiri. Berapa lama Tuan secara keseluruhannya operasi menyelamat dan juga membantu mangsa ini berlaku? Operasi menyelamat ini tidaklah masa yang agak panjang, lebih kurang dalam 2 jam, hampir 2 jam. Dan kita dapati yang menjadi masalahnya pada ketika itu adalah kepada mangsa-mangsa lain yang mengalami trauma sebenarnya. Dari segi, walaupun malam, dari segi pencahayaan semasa melaksanakan operasi, kita tidak ada masalah, sebarang masalah kerana kita mempunyai sistem pencahayaan yang amat baik sekali. Baik. Tuan, adakah posisi kedudukan passenger itu, penumpang itu ada terkait dengan bagaimana seriusnya cedera? Mungkin Tuan boleh kongsikan yang cedera parah, 2 cedera parah yang dikabarkan di sini, adakah posisi kedudukan mereka itu mainkan peranan kerana berdekatan dengan batu ataupun di bahagian pembahagi jalan dan sebagainya, Tuan? Okey, yang cedera parah itu sebenarnya mereka terjatuh di bahagian apabila bas terbalik di bahagian bawah. Dan dianya tidaklah orang kata dihempap oleh sebarang-sebarang benda-benda yang besar atau benda-benda berat. Sebaliknya mungkin kesan kecederaan itu
adalah disebabkan oleh hentakan-hentakan yang daripada komponen-komponen bas berkenaan. Sama ada batu ataupun apa-apa elemen tidaklah orang kata menjurus kepada kecederaan yang serius ini. Kalau kita saksikan selepas terowong menora itu, ini adalah satu kawasan yang juga berisiko tinggi lah, maknanya keadaan yang juga kita dapat saksikan dengan selekoh yang hampir tidak kelihatan kan jika pada waktu malam. Adakah kerja-kerja menyelamatkan mangsa juga mendapat cabaran dari segi keadaan di situ, Tuan? So, bagi kawasan ini sebenarnya kita akui dia ada kecuraman-kecuraman terutama menghalau Ipoh ke Kuala Lumpur. Tetapi berasaskan kepada kajian-kajian kawasan, latihan-latihan dan juga penerokaan di kawasan berkenaan sebagai anggota bomba, ini tidaklah merupakan satu halangan kerana boleh dikatakan mereka telah berkemahiran mengetahui tentang struktur muka bumi di kawasan berkenaan bagi memudahkan tindakan penyelamatan dilaksanakan. Jika berlakunya kecemasan di kawasan highway ataupun lebuh raya ini, keberadaan pihak bomba untuk ke lokasi kejadian itu selalunya mengambil masa yang boleh Tuan kongsikan jika panggilan kecemasan dilakukan pada 2:22 minit pagi, contohnya berkaitan dengan tragedi ini? Dia sebenarnya apabila berlaku insiden di lebuh raya, ada kalanya menimbulkan masalah di segi pergerakan jentera kita untuk sampai ke kejadian disebabkan halangan-halangan atau di pembahagi jalan. Tetapi apabila kita telah mengadakan pertemuan-pertemuan dengan Lembaga Lebuh Raya Malaysia dan mereka sebenarnya telah memberikan satu bentuk kerjasama yang mana maksudnya apabila kita terpaksa, kalau ikut kita terpaksa di menora tu, kita terpaksa membuat satu U-turn di hadapan ataupun mungkin di Kuala Kangsar. Tetapi Lembaga Lebuh Raya apabila berlaku insiden-insiden telah memberikan satu kerjasama kepada kita dengan membuka laluan-laluan. Sebenarnya lebih kurang jarak lebih kurang, kalau tak silap saya 2 atau 6 km terdapat laluan-laluan yang boleh dibuka untuk dilalui oleh pasukan-pasukan keselamatan. Ini semua berasaskan perbincangan dan juga kolaborasi kita dengan Lembaga Lebuh Raya Malaysia bagi menangani sebarang insiden yang berlaku dengan cepat dan juga pantas. Di kawasan lebuh raya kan. Tuan, bagaimana Tuan ingin menilaikan 17 anggota ataupun kekuatan Tuan yang turun padang untuk memastikan tragedi ini dapat ataupun operasi menyelamatkan mangsa ini dapat dilakukan? Bagaimana Tuan ingin katakan tentang tugas mereka yang untuk tragedi berkenaan? Silakan Tuan. Okey, bagi 7 pegawai saya, 17 pegawai saya, walaupun orang menilai, orang kata nampak satu kuantiti yang agak kecil, tetapi sebenarnya berasas kepada latihan-latihan yang telah kita berikan kepada mereka, disogok dengan kemahiran atau skill mereka sendiri, maka mereka berjaya menanganinya dengan baik. Dan kita juga mempunyai kelengkapan dan disebabkan disebabkan pengalaman mereka, maka bagi anggota-anggota bomba atau pegawai kita tidak menjadi satu masalah untuk menangani insiden yang saya melihat insiden ini bukanlah satu insiden yang memerlukan penggunaan peralatan-peralatan kebombaan yang bercanggih. Sebaliknya ia adalah hanya terbalik, dan sebab itu saya katakan mereka awal tadi, ia tidak memerlukan alat-alat sokongan untuk menstabilkan kembali bas berkenaan, berasaskan kepada penilaian ataupun size up yang telah mereka lakukan semasa mereka sampai ke tempat kejadian. Itu dia. Tuan, terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian secara keseluruhannya. Terima kasih. Tetapi terima kasih. Silakan Tuan. Dalam insiden yang berlaku selalunya orang kata trauma menora ni, banyak kes-kes. Kalau saya perincikan data sebenarnya untuk dinilai oleh golongan masyarakat, antara 2 km 240 ke 280, bermakna 20 meter ke utara, 20 meter ke selatan. Sebenarnya pada tahun 2020 telah berlaku 32 kes insiden yang menyebabkan kematian sebanyak 4 orang dan cedera 28 orang. Tetapi pada tahun ini, 2021, hanya 10 kes iaitu menyebabkan kematian 2 orang dan kecederaan 30 orang. Tetapi kita perlu ingatkan 2021 pergerakan agak kurang sebab kita masih lagi di bawah pandemik COVID, pergerakan juga terkawal. Dan masa pula, kalau kita berasaskan kemalangan ini, masa pada tahun 2020, kekerapan berlaku kes adalah antara 6 petang hingga 6 pagi, iaitu sebanyak 16 kes sebenarnya. Jadi kepada semua pengguna-pengguna, beri perhatian yang serius di kawasan berkenaan. Sekiranya patuhilah peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Lebuh Raya dan juga kerajaan, iaitu kalau dikatakan pemanduan lebih kurang 80, bawalah 80 dan jangan terlalu laju. Pastikan bahawa
lebuh raya kita bukan dijadikan tempat untuk berlomba, untuk sampai ke destinasi dengan cepat, Selamat, tetapi ia boleh mendatangkan risiko yang amat tinggi sekali. Baik. Terima kasih banyak-banyak Tuan berkongsi dengan kita. Ya, sama-sama. Assalamualaikum, jaga diri. Waalaikumsalam, terima kasih banyak. Itu dia Tuan Azmi Osman, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Pastinya tugas yang mencabar dan keadaan seperti yang dikabarkan tadi di selepas terowong menora itu adalah risiko tinggi untuk berlakunya kemalangan kan. Mungkin keadaan seleko dan sebagainya. Jadi itulah mungkin dijelaskan dengan terperinci tadi, jadi tidak ada lagi sebarang spekulasi ke apa ya, dalam siasatan, dan berhati-hati sebab sekarang ni kita lihat bermula April semua dah berfungsi pada kapasiti yang penuh ya. Betul. Sekolah, kemudian industri, dan lepas ni nak masuk ke Ramadan, kemudian Syawal, seandainya nanti ada peluang untuk rentas negeri ke, macam-macam lagi akan berlaku seperti ini. Merentas negeri itu ayat magic tau. Itulah dia. Seandainya kita doakanlah mungkin Ramadan ke diberi peluang seketika untuk ziarah apa kan. Amin. Baik, sebenarnya kita akan berehat seketika. Nanti kita ada bawakan berkenaan dengan JPJ EBIT. Kalau nak tahu apa dia, tunggu saksikan kami nanti. Tapi kita nak kongsikan terlebih dahulu berkenaan dengan ini laporan yang disediakan oleh wartawan Puteri Alia berkenaan dengan pelancaran figurin Ejen Ali Ikon River of Life 2021. Ini bertempat di Jambatan Lebuh Pasar Besar Kuala Lumpur pada 4 April yang lalu. Yang menariknya, ianya telah disempurnakan oleh Menteri Wilayah Persekutuan yang berhormat Tan Sri Anwar Haji Musa. Sama-sama kita saksikan. Sungai adalah khazanah alam yang perlu dipelihara kerana ia menjadi sumber bekalan air bersih kepada manusia. Bagi memastikan mesej mengenai pentingnya penjagaan sungai dapat disampaikan kepada masyarakat dengan lebih berkesan, Kementerian Wilayah Persekutuan telah melantik karakter animasi Ejen Ali sebagai ikon kempen kesedaran alam sekitar bagi projek River of Life. Semalam, berlangsungnya pelancaran figurin Ejen Ali, ikon River of Life 2021 yang diadakan di Jambatan Lebuh Pasar Besar, Kuala Lumpur. Pelancaran itu disempurnakan oleh Menteri Wilayah Persekutuan, Tan Sri Anwar Musa. Turut hadir, Ketua Pegawai Eksekutif Rangkaian Televisyen dan Primework Studios, Media Prima Berhad, Datuk Khairul Anwar Saleh. Yang pastinya Ejen Ali adalah sesuatu macam orang kata satu program yang sudah menjadi household punya program. Semua orang tahu, semua orang kenal. Dia merupakan satu medium yang cukup berkesan kerana dia mempunyai ikutan yang ramai, dan dengan itu mesej yang nak kita sampaikan akan dapat disampaikan dengan berkesan. Kemudian kaedah yang digunakan kaedah non-konvensional, kaedah yang menggunakan figura-figura dan juga menggunakan kaedah-kaedah yang terutama sekali di kalangan anak-anak muda, orang muda, kanak-kanak. Sebab kalau soal alam sekitar dan sebagainya ini is part of education. It is part of education. We have to educate the society, and that so that it become a way of life. It's not just a campaign based on rules and regulations and enforcement of law and things like that. It is more of how to educate our society to appreciate river and to play their role to make sure our rivers are well looked after. Selain itu, figurin Ejen Ali seberat 300 kg yang diletakkan di Jambatan Lebuh Pasar Besar itu bakal menjadi satu tarikan baharu pelancongan di kawasan River of Life. Tentunya kami merasa amat bangga kerana Ejen Ali dipilih. Dan saya juga rasa yang Ejen Ali adalah satu role model atau contoh yang terbaik untuk menjadi ikon River of Life. Saya merasakan yang apa yang berlaku hari ini dengan adanya figurin di River of Life, tentunya ramai kegiatan-kegiatan yang telah sedia ada seperti ramai cyclist atau penunggang basikal yang berlari akan mengambil gambar bersama dengan figurin ini, berlatar belakangkan River of Life ini. Dia menjadi satu image yang penting untuk kita bersetujui untuk menjaga sungai kita. Pelbagai inisiatif telah pun diwujudkan oleh kerajaan untuk menjaga kebersihan sungai dan alam sekitar
Namun, ianya bukan tanggungjawab sebelah pihak sahaja, tetapi tanggungjawab kita bersama. Kita jaga kita. Kita jaga kita. Baik, kembali semula dalam Malaysia hari ini. Terima kasih banyak-banyak setia bersama dengan kami. Baik, saya teruskan pengisian untuk MHI pada pagi ini, iaitu kita nak berbincang lebih lanjut berkenaan dengan ini. Jabatan Pengangkutan Jalan telah pun menyambut hari ulang tahun mereka ke-75 pada 1 April yang lalu. Dan temanya ialah digitalisasi melestari integriti. Kenapa digitalisasi ini melestari integriti yang dipilih oleh JPJ? Kita nak berbincang lebih lanjut berkenaan dengan tanggungjawab juga peranan JPJ selama 75 tahun ini. Kita nak bersama dengan Datuk Zailani Haji Hashim, Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan. Assalamualaikum. Selamat pagi, Datuk. Salam. Selamat pagi. Terima kasih bersama dengan kami di MHI. Terima kasih kerana menjemput, menerima kita di kami memang sentiasa menjemput untuk bersama dengan kami. Dan tahniah juga selamat hari ulang tahun JPJ yang ke-75, 1 April baru-baru ni, Datuk, kan? Ya, baru betul, lagi ni. Betul. Jadi kita nak tahulah, 75 tahun adalah satu tempoh yang lama, yang panjang, kan? Kalau orang JPJ ni, kita takut kan JPJ tengok JPJ kata berjalan tu. Jadi peranan JPJ sendiri sepanjang suka duka dah banyak tahun dah selama 75 tahun ini. Pertama-tama sekali saya bagi pihak warga JPJ Cemerlang khasnya dan Kementerian Mahkota Malaysia amnya ingin merakamkan ucapan terima kasihlah kepada pihak MHI khasnya dan Media Prima amnya menjemput kita, bagi cerita sikit tentang apa yang dikatakan sambutan 75 tahun tu. Sebenarnya kalau saya boleh sentuh sikit, kita ni kembar tak seiras dengan RTM. Mereka juga sama. Menyambut 75 tahun dan saya bersama satu sesi sebelum pada ni minggu lepas di Konti sana, cerita tentang 75 tahun juga. Okey, menjawab Puan Paria punya soalan tadi tu. Awal penubuhan JPJ itu sendiri pada 1 April 1946. 75 tahun dahulu, kita lebih kepada pelesen dan pendaftar kenderaan bermotor saja melalui Ordinan Lalu Lintas 1958. Apabila proses berlaku dari setahun ke setahun sehinggalah kita hari ini 75 tahun, banyak benda yang kita capai dah kita lalui. Dan apa yang ingin kita di JPJ tekankan, transisi kita daripada manual, segala bentuk berkenaan dengan borang, paper, sekarang kita ke arah digital, online, automate dan selaras dengan mantra tagline kita 75 tahun itulah kita mencirikan pendigitalan tu selaras juga dengan ekosistem sektor awam itu sendiri ke arah pendigitalan. Dinamakan tagline kita digitalisasi melestari integriti. Sebab elemen digital lebih bagi kita di JPJ lebih sinonim ke arah pengujudan suasana yang telus, transparansi dan menyentuh aspek nilai tak lain tak bukan integriti. Ekoran daripada itu, impak daripada itu kalau saya boleh rangkumkan, tak lain tak bukan peningkatan hasil. Peningkatan hasil kita, hasil daripada banyak jenis-jenis transaksi urusan JPJ yang kita buat online meningkat daripada 2.1 bilion beberapa tahun yang lepas, ekoran daripada pendigitalan meningkat kepada 4.125 bilion 2020 dalam keadaan pandemik. Dalam keadaan COVID-19, pencegahan penularan pandemik pun kita berjaya kutip hasil 4.12 bilion. Kalau dibagi satu hari, Puan Maria, 11 juta satu hari. 11 juta satu 11 juta satu hari. Wah. Kita antara penyumbang hasil negara terbesar di
pada agensi kerajaan di negara kita lah, selain daripada LSDN, custom, immigration. Baik. Bila ini antara tema yang menjadikan sandaran oleh JPJ sendiri kan, digitalisasi melestari integriti. Kita tahu ini zaman dah bertukar dan sebagainya. Jadi cabaran utama yang perlu dihadapi oleh pihak penguatkuasaan sendiri adalah bagaimana setiap pegawai perlu tahu kan sistem yang baru diwujudkan dan sebagainya. Jadi bagaimana Datuk melihat ini sebagai satu orang kata senjata baru pihak penguasaan untuk meneruskan. Sebenarnya saya ingin baiki sikit daripada punya statement tadi. Kita bukan saja dilihat sebagai penguatkuasaan. Jadi macam kita tak nak nampak kasar sangat. Kita pun ada elemen advokasi. Walaupun pada zahirnya kita menguatkuasakan 3 akta utama, iaitu Akta Pengurutan Jalan 1987, Akta Pelaksanaan Kenderaan Perdagangan 1997 dan Akta Pengangkutan Awam Darat APAD 2010. Tetapi yang saya cakap elemen advokasi adalah sebahagian daripada nilai yang kita terapkan supaya masyarakat tahu kita tidak terlalu brutal, salah saja saman. Dan yang kita dapati di lapangan memang terpaksa kita buat, terpaksa kita lakukan, kita kena ambil tindakan. Itu sebenarnya matlamat kita untuk mengawasi kenderaan, pemandu itu sendiri dan lalu lintas. Sebab 3 elemen penting dalam penguatkuasaan yang saya cakap dan advokasi itu melalui pendidikan, pencegahan dan penguatkuasaan. 3 elemen ni kita zahirkan pula di bawah. Ada 5 elemen yang lebih terperinci, iaitu advokasi, literasi. Literasi ni penggunaan all these things, literature ni ataupun online. Yang ketiga adalah provokasi. Provokasi ni kalau contoh kita di lapangan, kita tak isu saman, kita tak buat penguatkuasaan direct, kita cakap, kamu telah melakukan kesalahan sekian-sekian. Kamu buat satu kali lagi, ini tindakan dia. Itu provokasi. Ada amaran. Yang keempat, notifikasi. Notifikasi kalau saya boleh bagi salah satu contoh, Section 114 kita, kita panggil temu siasat. Temu siasat di pejabat. Makna kata, kamu bersalah, subjek berkenaan, berlaku kesalahan di dalam jera, datang ke pejabat, kita isu. Ini yang publik salah faham. Apabila kita bagi notis Section 114 tu, dia orang blast lah kata ini saman dia, bukan. Pergi dulu ke pejabat JPJ, kita ambil statement. Kalau kita di situ pun elemen advokasi kita bagi. Gagal mematuhi 4 benda ni, baru kita buat punitif akhir sekali, iaitu legislation lah. Itu elemen terakhir yang kita terapkan. Dan tapi ini sayugia saya maklumkan juga, tak termasuk dengan 7 kesalahan besar. Masyarakat kena ikat juga. Kita ada 7 kesalahan besar. Tak pakai topik ledanya, tali keledar, bercakap handphone, potong belah kiri, langgar lampu merah. Antara 7 deadly sin dia panggil. Itu tak ada maaf bagi mula itu. Itu kita straight issue. Baik. Okey, dalam melangkah 75 tahun JPJ ini, Datuk, kita dah tahu ada sistem bidaan nombor pendaftaran kenderaan secara dalam talian ataupun dikenali sebagai JPJ EBIT. Mungkin Datuk boleh terangkan. Saya begitu tertarik kalau seseorang pihak-pihak dalam konteks kan pihak TV3 MSI ingin mengutarakan, menanyakan saya tentang JPJ EBIT. Sebab JPJ EBIT ni baru dilancarkan 15 April 2019. 2019. Baru aja. Tak adalah orang kata setua JPJ 75 tahun. Tetapi mereka-mereka yang tahu hasil yang dikutip melalui anjakan, ini adalah satu manifestasi anjakan proses kerja tu daripada manual kepada online. Itu EBIT ni, bidang nombor ni, hasil dia 299 juta 564. 300 juta lah. 200 juta daripada 2019 sehingga hari ini. Target kita setiap siri 1 juta. Itu hasil solid dan keputusan diketahui dalam masa 24 jam. Katalah tutup malam ni. Sekarang kita buat pengumuman tutup sistem kita pukul 12, tapi kita akan
tak nak bagi jam last minute, kita awalkan sikit. Itu akan diumumkan oleh menteri nanti. Awal dari pukul berapa nanti tunggulah. Itu biar menteri umumkan, tapi tidak pukul 12. Lepas pukul 12, masa tu juga tahu sama ada Puan Faria yang bid for that number, bidder tu berjaya atau tidak, dan proses pemulangan duit tu pun berlaku tak seperti dahulu. 3 bulan baru dapat duit kita balik, yang gagal lah. Yang tak gagal berjaya tu tak ada masalah sebab kerajaan ambil terus melalui duit dia orang. Tapi dulu pun dengan postal ordernya, dengan money order checknya, bankers check, sekarang tak ada. Sama ada konsep pembayaran dia tu menggunakan online debit account, credit card, debit card. So efisien di sini terjelas. Nampak anjakan kita transisi daripada manual kepada online. Baik, bila kita cakap pembayaran dalam talian kan, macam tadi pakai kad kredit ke kad debit dan sebagainya, adakah pengurusan JPJ e-bit ini dia kawal sila oleh pihak JPJ sendiri? Sebab kadang-kadang orang bimbang juga bila kita dah bayar dan sebagainya. Tahap keselamatan itu juga. Terjamin dan tidak ada, tak perlu diragui sebab e-payment gateway yang kita bangunkan bersama dengan pihak-pihak institusi di luar sana mendapat kelulusan daripada Bank Negara untuk urusan penerimaan duit kerajaan, duit rakyat kepada kerajaan, dan kalau gagal disalurkan semula balik kepada pihak rakyat. Tetapi mana-mana sistem pun ada sedikit sebanyak dia punya glitches ataupun masalah tu. Jadi kita akan cuba tambah baik dari segi peningkatan bandwidth dia kah, storage dia kah, sebab umum mengetahui, dan kalau memang penonton di luar sana pun biasa tengok, biasa bid pun, dia towards the end tu pukul 12 malam kena tutup tu ada sedikit jam ke lain. Ini kita improvise dari segi besarkan bandwidth dia, storage dia, supaya apabila ramai masuk pun tidak akan berlaku sebarang bentuk daripada kekalutan line jam. Bila dah bermula daripada 15 April 2019, hampir 2 tahun lah mencapai usianya. Nak tahu juga Datuk, harga-harga tu ada harga sama je ke ataupun macam mana? Mungkin Datuk boleh jelaskan. Jenis ni jenis yang nombor dia panggil nombor golden, nombor utama tu daripada 1 sampai 10, lepas tu nombor menarik, nombor popular, nombor klasik, nombor running. Nombor running tu biasalah yang paling murah lah, RM300 campur dengan RM10 fee tu. Tetapi yang agak mahal sedikit, tapi bagi kita di JPJ ataupun orang yang tak ada significant number tu tak pandang benda tu mahal. Yang paling mahal yang dalam jadual kita adalah nombor 1 sampai nombor 10. Yang mana mengikut jadual kita 20,000 satu nombor. Dan kita tahu, memang umum tahu, jikalau nombor itu pihak-pihak tertentu, kita lebih ringkas kita panggil runner lah. Apabila runner tu sendiri jual di luar lebih daripada itu. Dan runner ni sebenarnya dia masuk juga bid yang kita buat e-bid tu. Dia bid, dia dapat number dengan harga minima tak boleh kurang daripada 20,000. Maybe dia dapat melalui sistem kita tu 50,000 ke. Dia jual kepada pihak yang berkepentingan 100,000, 150,000. Boleh sampai ke peringkat harga sedemikian rupa. Betapa bermaknanya, signifikannya nombor tu pada setengah-setengah orang. Bila dah dalam usia tempoh JPJ e-bid ni telah dibangunkan kan, berapa ramai respon orang ramai yang telah berdaftar dengan JPJ e-bid ni, Datuk? Kalau kita tengokkan jumlah yang berdaftar sehingga kini adalah 436,055 orang. 400,000 lebih. Tapi saya jelaskan, saya lah secara personal, antara hasil kita ini dan hasil kita satu lagi, Saman, saya tak berbangga jikalau Saman itu meningkat. Hasil tu kira tu. Patut banggalah kan. Tapi tak. Sebab jikalau korelasi di antara
statistik kemalangan tu juga meningkat. Kalau betul hasil tu kurang, makna kata penguasaan kita, kesedaran masyarakat di luar sana lebih jelas tentang kepatuhan, ketatasusisilaan di jalan raya, kemalangan mesti kurang. Kemalangan mesti kurang. Tapi tak apa, kita rela. Hasil saman kurang pun, janji statistik kita bukan tergolong dalam statistik kemalangan tu, statistik juga kurang. Kita dari JPJ, kita happy, kita gembira kalau korelasi itu sedemikian rupa. Datuk, macam mana kalau orang ramai nak bersamalah dengan JPJ EBIT ni? Di mana salurannya perlu? Kita ada URL tertentu dia, http://jpjebit.government.my, yang mana dalam portal kita, website kita ada benda tu. Dan setiap negeri ada dia punya promo EBIT tu. Dia standardized saja. Cuma kita tahu negeri berkenaan flag tu, bendera di atas kereta yang dipamerkan melalui promo JPJ EBIT tu. Negeri tu membedakan nombor siri negeri tu, nombor siri negeri ni. So bagi saya saya bukan orang kata macam saya kata lah, tak ada nak promo gila-gila untuk JPJ EBIT saja, sebab kita ada lagi servis-servis atau perkhidmatan lain. Macam kita akan buat pengumuman oleh pihak menteri nanti pada 12 bulan April, JPJ EQ. Tu pun ke arah pelestarian pendigitalan tu. JPJ EQ kalau saya boleh sentuh sikit. Kalau sekarang kita tengok line berleka-leka dekat kaunter, sekarang ni kita pakai handphone je. Tapi kita scan my code, QR code tu, tanya kita nak buat bisnes apa, mula sekali tahu nombor apa kita dapat. Katalah nombor sekarang kita dapat nombor 100. Sekarang tengah serve nombor 80. So ada 20 orang di depan kita, ada timing bawah tu. Berapa lama nak sampai. So kita tak perlulah beratur. Kita pergilah ke makan roti canai ke apa semua. Apabila dekat time itu kita datang. Itu antara pelestarian, pendigitalan juga yang kita apply-kan. Satu lagi kalau saya boleh sentuh. Boleh, Datuk. Yang promo tentang penguasaan menggunakan GoPro. Saya rasa pihak penonton di luar sana pun biasa tengok tentang promo penguasaan JPJ pakai motor. In fact masa saya datang tadi pun pihak UPB, unit peronda bermotosikal kita guna konsep tu. Ada kamera GoPro atas helmet. Pergi, ini selaras dengan norma baru, pandemik COVID-19 ni. Tak ada no touching, no dealing, no negotiation. Dia terus daripada kamera tu? Terus daripada kamera. Dapat surat? Capture je image pesalah-pesalah jalan raya. Balik aja kita punya control center. Glance through, siapa pemilik kepada sekian-sekian. Kita hantar notis 114 tu. Mari dulu. Tapi kalau langgar lampu merah memang 7 kesalahan besar jadi tu, memang kita atas saman tu lah. Okey. Sempena hari ulang tahun sambutan JPJ ke-75 ini, mungkin Datuk sendiri ada berita gembira ingin disampaikan kepada penonton MHI. Saya dari segi konten berita gembira tu elok kita kongsi apabila pengwar-waruan oleh pihak menteri. Tapi suka saya sentuh sedikit beberapa perkara tak bukan lain daripada pengisian kepada sambutan JPJ 75 tahun tu dari segi pengerangan saman kah, JPJ EQ tadi kah, kios, penggunaan kios ni kalau pengacara biasa pergi tak perlu beratur dah. Kios kita ada 2 biji kurang-kurangnya di setiap pejabat kaunter JPJ dan rakan-rakan strategik seperti Pos Malaysia, Puspakom pergi gunakan mesin tu, dapat 9 jenis perkhidmatan melalui mesin tu, antara lain lesen memandu, road tag, print VOC, sekarang tak pakai grant tu, dia pakai simple VOC dia panggil, Vehicle Official Certificate tu. So pun dikeluarkan oleh kios tu. So kalau pengisian lain biar pihak Menteri Umum lah masa pelancaran 12 bulan April, dan kalau ada masa pihak TV3 pergi cover masa pelancaran tu, saya langsung kita dapat ni kalau Datuk dah minta ni. Lagi kita di pihak JPJ khasnya gembira lah kalau okey. Baik, terima kasih banyak-banyak Datuk. Saya sikit last sekali. Kita mengambil
kata pinjam lah, proverb English, orang putih kata setengah orang, some people see what is happening, kan. Some people wish it would happen. Tapi di JPJ, we make it happen. Wah. Kita buat benda tu berlaku. Baik. Okay. Kita harapkanlah dengan apa usaha yang telah dilakukan ini sebenarnya memberi satu kemudahan yang memudahkan sebenarnya rakyat. Tak ada lagi dah alasan, saya tak ada sempat masa nak pergi ke JPJ dan sebagainya. Online. Semuanya dalam talian, Datuk ya. Baik. Terima kasih banyak-banyak Datuk Zalaini Haji Hashim, Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan, dan sekali lagi kami ucapkan salam tahniah sempena hari ulang tahun ke-75 JPJ. Sepasnya kita akan berehat seketika. Sekembalinya nanti saya bersama dengan Fetri dan juga Anim akan bersama-sama bergandingan untuk kita mendekati berkenaan dengan kisah hero remaja menyelamatkan mangsa lemas. Semuanya selepas ini di MHI. Disember 2020, jam 6.30 petang. Muhammad Norman Haikal atau lebih senang disapa Norman bersama-sama sekumpulan jet ski yang terdiri daripada polis marin dan orang awam berjaya menemukan mayat mangsa lemas kira-kira 500 meter dari pesisir pantai Jambu Bongkok, Marang, Terengganu. Meskipun baru berusia 14 tahun ketika itu, dia cukup berani mengendalikan jet ski bersama bapanya, Mazlan Mamat. Bukan itu sahaja, kemahiran wira cilik ini dalam mengendalikan jet ski sejak berusia 6 tahun telah membantu pihak polis menamatkan misi selama 3 hari dalam operasi mencari dan menyelamat SAR mangsa lemas. 25 Mac 2021, keberanian anak sulung daripada 3 adik-beradik ini telah melayakkan dia menerima sijil penghargaan Polis Diraja Malaysia PDRM sempena sambutan Hari Polis ke-214 peringkat Marang, Terengganu. Sijil penghargaan disampaikan Ketua Polis Daerah Marang, Deputi Superintenden Muhammad Zain Mat Dris. Itu dia, kita menghargai inspirasi dan semangat yang ditiupkan. Betul. Untuk membantu masyarakat tidak tanpa mengira sebarang latar umur, sebarang latar belakang dari segi lokasi dan sebagainya. Tak kiralah di bandar ataupun di desa, semuanya berjuang untuk membantu mana yang terbaik. Betul. Dan kita nak bersama dengan siapa? Kita nak bersama dengan individu yang mendapat anugerah baru-baru ni, si kecil 14 tahun yang kita dapat saksikan sebentar tadi, Muhammad Norman Haikal Mazlan, dan juga ibunya Puan Nur Fazidatul Azma binti Muhammad. Kini berada bersama dengan kita melalui panggilan video. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, wah, saya tengok. Itu dia. Sekarang ni Norman Haikal ya. Nak panggil apa nama mesra di sekolah, panggil apa? Norman. Norman sekarang ni ketan 2 kan? Okey. Kejadian yang berlaku pada Disember tahun lepas, mungkin dapat diceritakan macam mana boleh bermula anda terlibat untuk membantu orang yang lemah. Silakan. Ya. Mula-mula ayah mengajak saya untuk pergi mencari mangsa lemas. Mula-mula rasa takut. Dan saya mengikut cakap ayah. Okey. Maknanya dah memang masa operasi menyelamat ataupun membantu pihak yang berkaitan tu, Norman bersama dengan ayah kan? Ya. Naik satu jet ski yang sama? Asing? Naik asing. Oh, asing. Sebab awak dah biasa dengan air ni sejak 6 tahun kan? Betul tak? Betul. Oh, jadi tak ada rasa takut pada air sebab maksud okey, air dah macam permainan lah kan. Okay. Masa tu apa cabaran yang paling diingati sampai sekarang ni masa operasi menyelamatkan tu dilakukan? Ingat lagi tak? Ingat masa keluar daripada pantai tu, ombak yang besar dan tu gelora dan terbang dan terbang. Okey, masa ombak tu sebab kan macam tak stabil sangat, macam mana berani? Sebab di ski yang berbeza kan? Jadi macam mana awak rasa berani, kena tenang, kena cool sebab takut apa berjadi ke macam mana? Betul. Ya. Ayah bagi yang tenang, ayah kata kuai ke macam ikut kanan ni, ambil ombak kecil dulu.
Sampai kapal yang besar tu pergi laju. Itu paling susah ke macam mana? Ataupun keadaan tu ombak yang paling besar awak pernah lalui, Norman? Betul. Ombak yang paling besar. Okey, kepuasan bila dapat membantu tu sebab ini perkara yang penting sebab berkaitan dengan nyawa Selamatkan manusia. orang tau. Awak pula tadi memang nampak masa tu baru kata satu kan. Jadi macam yelah si kecil membantu ayah betul-betul, kena faham arahan, kena tahu macam mana nak pergi semua. Apa perasaan dapat kepuasan dapat membantu orang tu? Bahagia, tahu macam betul ke akan pergi sampai terjumpa mayat tu. Yelah, kadang-kadang kan benda ni sehinggalah kita berada di keadaan itu barulah kita tahu kan keadaan sebenar kan. Nak tanya Haikal apa cita-cita sebenarnya? Norman Haikal, ya. Ya. Apa cita-cita? Cita-cita nak jadi pelumba jet ski lah. Pelumba jet ski ke Asia. Pelumba jet ski. InsyaAllah, insyaAllah. Okey, Sebalik kita nampak juga, watak dia pendiam, pemalu tu rupanya hebat beraksi. betul, ada skill yang tertentu. Okey, kita juga bersama dengan ibunya Nur Fazidatul. Assalamualaikum Puan Fazidatul. Waalaikumsalam. Ya, ini dia ibu kepada Norman Haikal. Apabila dianugerahkan tu kan, masa tu macam mana? Macam mana dapat tahu Norman dianugerahkan sebagai salah seorang yang pastinya berharga lah untuk operasi menyelamat dan sebagainya. Macam mana keadaan itu? Mungkin boleh kongsikan. Okay. Mula memang terkejut. Memang tak disangka lah dapat anugerah. Macam apa ni? Macam tidak percaya anak saya dapat itulah anugerah tu. Sebab dia tu memang istilah tolong ayah dia tu cari apa-apa minta tolong. Risau orang tak? yang lemah. Risau tak ibu ni kan? Nak lepaskan anak kadang-kadang tak payahlah dia. sebab keadaan ombak yang begitu, tapi macam mana boleh izinkan dia bersama dengan ayah tu? Risau tu memang ada, tapi dia ni memang suka ikut ayah dia main ombak besar. Dia dah biasa. Apa ni macam mana Puan melihat dia punya peribadi ataupun personality? Tadi kita secara imbas kami nampak dia macam agak pemalu, pendiam, tapi mungkin ketika beraksi nampak berbeza sekali. Nampak seorang hero yang betul-betul hebat di lautan. Macam mana Puan dapat komen sikit? Dia memang pendiam, tapi tapi dalam air memang dia berani. Okey. Dia memang berani. Cita-citanya nak jadi pelumba jet ski tu dibenarkanlah. Diizinkanlah. Diizinkanlah ya oleh ibunya. Nak kata izin pun tak juga, tapi dia memang minat. Ayah dia Yelah, memang betul. support dia. Betul-betul. Kita patut sokong minat dia kan. Okey, selain daripada itu kita juga berada di talian DSP Muhammad Zain Mat Idris, Ketua Polis Daerah Marang, Terengganu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Tuan Zain. Assalamualaikum. Okey, Tuan Zain mungkin boleh onkan mic tu, butang mikrofon. Okey, dah sikit technical. Dapat dengar kami dengan jelas? Okey, baik. Okey, sambil-sambil kita menantikan suara daripada Tuan, kita juga nak tanya kembali pada Norman. Okey, di sekolah aktif dengan bidang apa? Sebab sebelum ni kan Dalam bidang sukan. Main apa? Bola. Sukan. Yang main apa tu? Bola, mata resa. Tapi kalau bidang yang macam berucap ke, menyanyi ke, pidato ke, tak minat? Tak. Lebih pada kemahiran ya? Skill. Okey, baik. Kalau Siapa minat, pelumba ada jet ski? di sini. Pelumba jet ski yang betul-betul awak idolakan siapa? Idolakan ayah sendiri. Ayah sendiri. Ayah dia InsyaAllah. betul-betul rapat dengan ayah ya? Berapa hari dalam seminggu akan lakukan latihan jet ski bersama dengan ayah? Kalau ayah ajak, saya kata petang ni nak pergi main jet ski, nak tak? Pergi lah. Tak pernah tolak lah, tak pernah tolak langsung tak pernah tolak Ya. Tak ada. Okey. Itu yang ditunggu-tunggu kot. Tentu kalau mak marah, mak tak kasih. InsyaAllah mak akan sokong insyaAllah. Okey. Sambil itu kita kembali dapatkan DSP Muhammad Zain Mat Idris, Ketua Polis Daerah Marang Terengganu. Okey.
Okey. Tanya dengan Puan, seorang ibu. Jadi macam mana melihat anugerah ini sebagai motivasi supaya menjadi insan yang bermanfaat? Kadang-kadang kita ingat bukan hanya dalam bidang ilmu saja, tapi dalam bidang kemahiran, bidang sukan macam ni pun ada kegunaan untuk membantu orang jika perlu. Apa komen Puan supaya memberi nasihat terbaik untuk anak? Silakan. Saya harap dia sampai bila-bila pun selalu tolong orang. Tak kira dalam laut ke, atas darat ke, dalam selalulah tolong. Harap dia jaga diri. Dan itu je lah. Macam Puan tak main sekali ya? Main. Selalu main. Oh, memang satu keluarga lah ya, riadah yang Puan pun bermanfaat. boleh mengendalikan jet ski sendirilah. Ya, saya. Ada jet ski sendiri ke? Maknanya aset jet ski tu adalah sendiri punya dalam keluarga? Ya, ada. Norman ada berapa adik-beradik, Puan? Norman 3 orang. Norman yang ke... Yang pertama dari 3 beradik. Yang sulung. Yang sulung. Adik-beradik yang lain juga ada minat yang sama? Ya, adik yang nombor 2 pun sama. Masya Allah. Dia dah pernah masuk race. Yang last 2019 dekat Melaka. Adiknya ataupun Norman? Dua-dua. Dua-dua. Okey. Dekat pengkalan balap. Ya, jadi pada peringkat awal untuk bagi anak jatuh cinta dengan sukan jet ski ni macam mana? Adakah mereka tengok sendiri dan memang minat ataupun kena bagi latihan dulu, memang kena pujuk dulu ke atau macam mana? Tak ada. Dia dari kecil, dari umur tahun 2 tu dia selalu naik jet ski bersama saya dengan ayah dia. Tapi bila 6 tahun baru saya bagi dia bawa sendiri. Okey, kita kembali dapatkan DSP Muhammad Zain kini insyaAllah lah boleh bersama dengan kita. Tuan, mungkin kalau belum turn on kan dia punya mikrofon tu, Tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tuan. Itu dia akhirnya dapat juga. Okay. Tuan, macam mana melihat ini contoh yang terbaik di mana sentiasa kerjasama erat dan rapat dengan pihak polis untuk membantu masyarakat ketika situasi memerlukan ya. Jadi ini satu inspirasi untuk semua. Silakan Tuan. Ya, sebagaimana yang semua sedia maklum, saya memang terpegun dengan adik ini kerana beliau telah menunjukkan satu keberanian yang amat luar biasa. Saya rasa sepanjang perkhidmatan saya selama 33 tahun, inilah kali pertama saya jumpa dengan satu budak yang berani untuk membantu agensi mencari dan menyelamat. Itulah membuatkan saya rasa teruja dan patut dibanggakan kerana usia dia terlalu muda. Tuan, dan macam mana? Tuan, kalau kita... Ya, silakan. Untuk makluman, pada masa itu, daerah Marang telah dikejutkan dengan 2 insiden lemas di 2 tempat yang berbeza. Baik. Okey, jadi pada masa itu saya terpaksa mendapatkan khidmat pasukan bantuan yang ramailah termasuk daripada orang awam dan salah satunya adalah pasukan yang menggunakan jet ski ni. Untuk makluman semua, jet ski ni sebenarnya patut digunakan semasa musim tengkujuh lah. Dan semasa kejadian tersebut saya pun agak bercelaru pada masa itu sama ada saya nak menggunakan elemen mana ataupun logistik yang mana. Kerana yang berlaku dalam keadaan laut yang bergelora dan ombak yang sangat besar sehingga kan beberapa bot daripada agensi penyelamat tidak dapat menghampiri pantai. Baik, Tuan. Tuan, saya ada satu soalan. Bagaimana penglibatan orang awam dibenarkan dalam operasi menyelamatkan mangsa ini, SAR, yang dilakukan? Ada kelayakan ataupun ada kriteria yang tertentu yang perlu dipatuhi oleh orang awam sendiri untuk melibatkan diri mereka? Seperti mana yang dilakukan oleh adik Norman? Okey, yang sebenarnya bantuan daripada orang awam ni sebenarnya perlu dengan sebagaimana tema polis jugalah, polis dan masyarakat berpisah tiada.
dalam satu-satu insiden yang berlaku, kita memerlukan bantuan daripada orang awam, terutamanya di lokasi kejadian itu, kerana kita pun tidak berapa kenal dengan lokasi. Bantuan ataupun maklumat daripada orang awam itu adalah sangat penting. Dan dalam insiden tersebut, saya telah beberapa kali bertanyakan kepada ayah Norman ini, sebab semasa saya bagi taklimat, saya tengok ada seorang budak kecil duduk terselit saja di kalangan kumpulan ni ramai. Jadi saya pun tanyalah, ini siapa? Dia kata salah seorang daripada anak dia yang membawa jet ski. Jadi saya kata ini bahaya sebab ombak ni tersangat besar dan laut sangat bergelora. Dia kata, tuan jangan bimbang, dalam kawalan saya dan saya akan pastikan dia berada dalam keadaan selamat. Dan dia biasa mengendalikan jet ski ni. Jadi dengan penjelasan itu, maka saya pun yakin, percaya dengan apa yang diberitahu oleh ayahnya. Itu dia. Memang perlu bantuan. Jadi ini juga galakan kepada orang ramai yang memiliki kemahiran untuk tampil ke depan bersama dengan pihak polis untuk rapat bergandingan dalam apa jua situasi yang memerlukan kerjasama pihak masyarakat. Tuan? Ya, betul. Saya sebenarnya mengalu-alukanlah bantuan daripada masyarakat untuk bersama-sama dengan pasukan penyelamat seperti polis, bomber, APM, rela dan sebagainya. Memang kita memerlukan khidmat ini, memandangkan yang pertama sekali kami tidak mempunyai logistik yang secukupnya. Macam kes itu hari, bantuan daripada kumpulan 4x4, bantuan daripada kumpulan scrambler dan bantuan daripada jet ski ini. Jadi kita memerlukan bantuan sebegitu rupa untuk mempermudahkan pencarian ataupun search and rescue. Lepas itu, daripada segi tenaga sekalipun, kita juga memerlukan bantuan daripada masyarakat. Dan Alhamdulillah di daerah Marang ini, masyarakat begitu sporting. Bila minta bantuan saja, mereka dengan rela hati untuk memberikannya. Okey, Norman dapat dengar? Norman? Okey, Norman, apa reaksi kawan-kawan di sekolah bila menerima anugerah dan awak menjadi popular satu Malaysia sebab menjadi wira yang membantu? Macam mana? Cakap tanya sebab tu tolong orang saya cakap hero datang. Hero datang. Oh, hero datang. Okey. Apa ni? Itu dia. Ini gambar masa Norman menerima anugerah. Norman, ada rasa serik untuk membantu, ada rasa macam mana perasaan selepas Norman dapat melakukan bantuan dan juga operasi menyelamat ini, Norman sendiri terlibat. Macam mana keadaan selepas ini? Adakah Norman rasa Norman masih lagi bersedia untuk lakukan seperti ini? Saya sangat bersedia sebab saya cakap lepas ni nak tolong lagi tak? Cakap boleh je nak tolong. Kalau ada orang nak minta tolong, mari je. Nanti ikut je lah. Okey, mungkin dapat awak juga perkenalkan nama sekolah awak tu? Kebanggaan sekolah? SMAMT. Sekolah Menengah Agama? Sekolah Menengah Agama Marang. Terengganu. Okey, moga mengharumkan juga nama sekolah InsyaAllah menjadi inspirasi. Hari pertama kan? Semalam lah Semalam hari pertama. Semalam sebab hari Ahad bersekolah kan di sana. Okey, selamat kembali ke sekolah. Hero. Hero. Okey. Pada bondernya silakan menyeru supaya jangan takut-takut untuk melatih anak kalau ada anak minat, kemahiran yang baik, sokongan yang baik, didikan yang bagus, insya-Allah akan berbakti kepada masyarakat. Silakan puan, sesuatu untuk ibu bapa di luar sana. Kepada ibu bapa kat luar sana, saya harap jangan bimbang untuk membenarkan anak-anak menolong masyarakat yang memerlukan pertolongan, tidak kira di dalam air ataupun di darat. Itu dia. Support jenis dia. InsyaAllah. Terima kasih kepada Puan Nur Fazidatul juga. Tuan mungkin kata-kata terakhir daripada Tuan sendiri sebagai tanda penghargaan dan mungkin galakan untuk orang awam terlibat sama dalam operasi menyelamatkan mangsa dan sebagainya. Silakan Tuan. Ya, terima kasih. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu Ibu Pejabat Polis Daerah Marang selama ini di dalam apa jua penugasan, sama ada bantuan mencari dan menyelamat ataupun pencegahan jenayah. Jadi saya mengharapkan bantuan ini dapat diteruskan pada setiap masa dan saya akan menghargainya. InsyaAllah
kalau sekiranya berpeluang, tuan-tuan dan puan-puan akan diberikan penghargaan yang lebih tinggi lagi. Mungkin sampai ke peringkat penghargaan daripada Ketua Polis Negara. Itu janji saya. Itu dia. Terima kasih diucapkan kepada ketiga-tiga tetamu kita secara virtual ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Jaga diri semua. Waalaikumsalam. Itu dia. Cilik pada tubuh badan tapi besar pada wawasan dan sumbangan kepada masyarakat. Semangat dia juga untuk membantu. Begitu juga dengan kebenaran ataupun keizinan daripada ibu bapa itu sangatlah murni apabila membenarkan. Yalah, ini adalah satu risiko yang sangat tinggi juga dan melibatkan keadaan. Okey, itu dia perkongsian kita berkaitan dengan hero remaja yang selamatkan mangsa lemas. Kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini, kalau anda ikuti kami di Instagram, anda tahu siapa yang akan membuat persembahan. Dah lama kita tak jemput artis ke studio. Kita kembali selepas ini di MHI. Concept Lab. Aku biarkan kau terus bercerita tentang aku, kerinaku dan caraku dan hidupku dari pandangan matamu, disusuli dengan terima kasih. Pahala percuma aku tak memilih, dengan hati yang terbuka ku terima. Hanya Tuhan mampu membalas segalanya. Hati siapa yang tak terasa, coba kau jadi diriku. Seketika bertanya-tanya, apa yang harus ku lakukan? Hakikatnya tak munasabah, puaskan hati semua. Diam lebih berbisa, jadi aku diam. Jadi aku diam lebih berbisa. Jadi aku diam. Jadi aku diam. Jadi aku diam lebih berbisa. Jadi aku diam. Oh memang taklah nak cerita buruk orang, memang tak boleh belah. Yang jenis suka layan sembang baik ubi, diam-diam berisi liar dalam diam. Aku simpan dalam-dalam, masih ku hulur salam. Cerita satu cerita, apa makna kisah benar yang gembira ke derita. Tanpa fakta ia tersebar, baik perhatikan. Yang tersenyum mungkin cemburu, mungkin salam tu membunuh. Baik diam dari melulu, siapa sangka tak berpenjuru, dunia tersebar luas, sambar peluang tak dilepas. Bila sedang sejuk pas, terlepas pandang, langkah kaki masuk ke kandang. Musuh depan ku menikam, tapi kenapa rasa sakitnya di belakang. Sekarang zaman terang-terang pun temberang, tak ada tunggu bila malam nak menjatuhkan orang. Tak ada main tanam barang, diam ku naik satu jari. Aku pilih diam walaupun ku ada 9 lagi. Jadi aku diam, kau boleh cuba diam, ku berpisah. Biar ditekan, ku takkan tenggelam. Bercerita, kau takkan kemana. Aku diam, berpisah. Diam. Oh jadi aku, jadi aku, jadi aku, jadi aku, jadi aku, jadi aku diam. Itu dia, diam. Hai, selamat pagi. Tak boleh diam Han Kabir. Mimi dan juga Han Kabir, tahniah untuk single yang terbaru kalian berdua. Terima kasih. Thank you so much, alhamdulillah. Kita boleh pakai saya depan sikit lah. Oh, kat sini ya? Orang di sini. Okey, Mimi dalam setahun berapa ramai yang bergandingan? Tahun ni kira ni first lah.
Oh, tahun ni. Tahun ni dia ni Tapi first. macam mana cerita dia? Dengar cerita Mimi yang melamar Han Kabir. Ya. Untuk lagu ini. Macam mana? Masa dia cerita dia macam ni. Masa PKP kita ada buat lagu kolaborasi sama-sama beramai-ramai. Nama lagu tu Harapanku. Okey. Kira dia message untuk duduk di frontliners. So tu first time Mimi dengar rap Han Kabir. So Mimi macam tengok lirik dia dalam lagu tu, Mimi macam dia ni deep dia ni macam best Mimi suka cara penyampaian dia and karya dia. So Mimi tengok lagi dia punya lagu-lagu lain. Lepas tu bila bincang-bincang dengan management Mimi, kita orang rasa macam lagu Diam ni sesuai untuk bagi rapper underground macam Han Kabir ni, yang Mimi rasa memang isi dia sedap. So Mimi terus telefon, kita orang digabungkan melalui Kai Rafiq Khairudin, producer untuk lagu ni. Sebab dia yang bertemukan kami. Lepas tu Mimi borak-borak dengan Han, lepas tu dia tulis untuk lagu Diam. Lepas tu Mimi cakap dia terus cantik, daripada 12 bar jadi 16 bar. Lagi a few hours dia. Dia extend yes, sebab demo Mimi tu ada 12 bar je. Lepas tu Mimi cakap Mimi nak dia bagi lebih dengan 16 bar. Lepas tu dia terus jadi lagu ni. It's like in the morning random gila dia hantar macam I nak ini beat ni kan. Macam saya dengar was the dope beat. Cakap producing tu memang dope. Saya cakap bagilah dalam 4 jam. 4 jam je? Wow. Terus siap. Dia terus je macam wow. That one. Punya influence banyak daripada mana? Muzik. Influence actually saya punya influence more to lagu-lagu rock kapak sebenarnya, lagu-lagu lama. Oh ke? Dia tengoklah bapak dia siapa. Ini sebenarnya anak kepada Bob Lokman. Jadi jiwa tu tak lari mana. Sama tak muka dia? Sama tak? Mungkin kalau buang beard tu. Ya, ada. Kan bila digantikan dengan Mimi kan, selalunya kata kalau tadi kata sebelum ni tak berapa terbelakang sikit lah kan, tapi bila dengan Mimi ni kena ke depan dan lagu ni memang hasil gandingan kalian kan, penambahan dan sebagainya. Bagaimana mungkin penaruhan harapan orang ramai tu mungkin tinggi terhadap lagu ni kan, sebab lagu ni pun muzik dia sedap, lirik dia sedap. Yeah, thank you. So just watch it lah. Okay, ada berguru tak dengan personally dengan ayah? Sorry? Ada berguru secara peribadi tak dengan untuk Dengar dia bebel, you know like right now ilmu is actually ilmu because I membesar dengan dia. So and then like now dia dekat Kelantan, dia dah pindah ke Kelantan. Only me dekat sini. Sebaru jumpa dia itu. Hari tu baru jumpa and dia always like call. So bila call tu tak pernah 5 minit loh, mungkin like setengah jam, 5 minit. Tak cerita saya jumpa dengan ayah awak bulan lepas di Kelantan. Oh okey, dia selalu kat sini juga. Because dia ada check up untuk jantung dia. Betul dia. Urusan check up di sini Newcastle juga. Okey. 5-6 kali. Apa ni bila muzik Rafi memang best lah kan. Klip video ni nak gambarkan apa sebenarnya? Oh, ini adalah music video kami buat menggunakan handphone. Oh, okey. Mimi punya lagu yang lepas pun sama kan? Yeah. Tapi handphone canggih all. Okey, ini adalah finalnya secara keseluruhan untuk music video Diam ni? Ini adalah official music video dia. Memang kami decided untuk bagi yang raw. Especially tak nak ada apa-apa gangguan dari segi macam efek ke apa ke. Kami just nak express nak express artistic value of Han Kabir juga dekat dalam ni, supaya kita buat ni macam live performance kan. Kita record ni macam just nyanyi je. Enjoy. Tak plan ke apa. It's more like a basic konsep yang mengatakan kita buat paling raw. Korang nak cakap pun korang cakap strip lah. Paling strip lah. Kabir tak ada belajar dance dengan Mimi masa belajar step dance. Nampak macam mana dance je. Jangan. Tak tahu mungkin lagu ni memang berdasarkan pengalaman Mimi sendiri melalui Diam ni. Ya, Mimi rasa kita semualah tak pernah lari daripada pendapat orang lain tentang hidup kita atau cara kita kendali life kita atau macam mana kita kerenah kita, cara kita hidup. Mimi rasa masing-masing pernah mengalami pengalaman tu, termasuk Mimi. And Mimi rasa dulu maybe masa Mimi muda-muda dulu bolehlah Mimi nak
nak stand up and pertahankan diri. Tapi kan bila dah makin tua ni, Malas nak layan. Malas nak layan. Malas nak layan. Mimi rada diam. Mimi rasa macam baik Mimi ambil apa saja yang orang bagi itu Mimi terima, tapi Mimi diam daripada Mimi menyakitkan hati orang lain lagi, tambah lagi stres atau duduk dekat dalam vibration yang macam dia jadi victim ke kan. Mimi rasa baik kita diam dan just terima seadanya, sebab kita, bagi Mimi, kita semua sama. Kita tak ada beza. Kau adalah aku adalah kau. Kalau macam orang bercakap pasal kita pun sebenarnya itu ialah benda yang kita harus terima seadanya. Tambah lagi zaman sekarang digital punya ni. Dulu semua orang boleh pakai satu jari. Kau ni. Now it's like tambah lagi 9 jari, you can use like 10 jari to type. Kan? So deep kan dia ni. Setiap jari pula ada banyak benda nak cakap. ya, banyak benda. So every single semua finger memang takkan berhenti bercakap. Jadi kalau bagi Mimi macam untuk kita bagi Mimi lagu ni kira message Mimi lah. Mimi boleh cakap diam je. Diam tu lebih berbisa. Diam tu lebih bermakna sebenarnya. Kata Bob Lohman, memenuhkan tapi tak mengenyangkan. Deep lah Bapa. macam aku. Kalau bateri ni dia tambah lagi 6 baris. Bapa deep lah. Abang Bob Lohman. Lahan kami ni deep, ni deeper. Tapi rujukan Bob Lohman tu memang power lah. Betul. Ya. Saya jumpa dia banyak kata-kata. Kuah kalau tak kena hati kan. Ya. Okey. Dia punya cakap tu memang sentiasa berbunga punya cakap. Tahu kan kenapa dia deep kan? Ya, Mimi tahu. Bila Mimi dapat tahu, baru Mimi jadi macam, Patut lah. Kau masuk akal. Masuk akal. Mentor depan mata kan. Sebab dia selalu kena bebel. Dia selalu cerita kami benda macam ni tu. Dia selalu kena bebel. Bapak dia selalu macam bebel kat dia. Betul lah tu. Betul. Dapat dekat dia. Lagu ni penonton dan juga pendengar dah boleh dengar lagu ni di mana? Ya, anda boleh dengar diam di semua digital platform, di mana-mana. And kalau nak tengok music video ada di YouTube dan juga di Apple Music. True. Sama-sama lah layan lagu ni. Ya, you kan boleh layan and komen. Jangan lupa komen dan subscribe. Bagi tahu apa korang rasa dengan lagu ni. Kan? Mungkin ada next lepas ni project together boleh improve dekat situ kan? Of course. Okey, tahniah diucapkan. All the best untuk Diam. Terima kasih. Thank you so much. Baik, nanti esok MHI akan bawakan topik penggunaan dengan permintaan pembelian kenderaan ketika PKP. Bagaimana sambutannya nanti. Baik, terima kasih banyak-banyak. Jaga diri semua. Okey. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih Mimi. Terima kasih Angka. Terima kasih. Siapa yang tahu dari mana datang suara-suara ini, hujan bisikan padaku. Berat pikul buah fikiranku kelat, kudrat tinggal 2-3 kerat. Minda medan perang sambil waras ku meniti sendiri di atas benang. Tergelincir tak boleh terbang, tergantung pegang kuat. Di bawah ada jurang, terapung sedetik serit memenuhkan ruang. Lemas tanpa air, cemasku beku belum cair. Toleh kiri kanan tiada siapa yang hadir. Pandai cerdik menghadir, kau memang mahir. Suara itu pasti tak nampak mulut yang zahir. Kadang berbisik, kadang bergema, kadang membelai, kadang yang mencaci celah. Kadang dia senyap memerhati bukan